Bukti kehebatan teknologi yang dibuat zaman purba. Sehingga kini, tiada pengkaji dan saintis yang dapat merungkai sebenar-benarnya bagaimana piramid diciptakan. Masih terdapat banyak perkara yang masih menjadi misteri. Mengikut sejarah, piramid terbesar di dunia yang dikenali sebagai Great Pyramid telah dibina pada zaman Firaun Khufu pada abad 2550 sebelum Masihi. Piramid kedua pula telah dibina ketika zaman anak Khufu, iaitu Firaun Afra sekitar abad 2520 sebelum Masihi. Piramid ketiga pula dibina pada zaman Firaun Menkau sekitar abad 2490 sebelum Masihi. Menurut para saintis, kira-kira 20,000 orang pekerja telah digunakan untuk membina Great Pyramid. Tempoh masa pembinaannya pula mengambil masa kira-kira 20 tahun. Mari kita lihat beberapa ciri yang ada pada piramid ini sebenarnya membuktikan kemajuan teknologi kejuruteraan zaman Mesir purba dahulu. Jom tonton. Nombor 5. Saiz bahan binaan yang besar dan sangat berat. Piramid-piramid yang ada semuanya dibina dengan bongkahan batu yang besar dan sangat berat. Great Pyramid, iaitu piramid paling besar di dunia, dibina menggunakan 2.3 juta bongkah batu di mana ianya seberat 2.5 hingga 15 tan setiap satunya. Mengikut ahli arkeologi, batu-batu tersebut telah diangkut daripada kawasan kuari terdekat. Bagaimanakah para pekerja mengangkut batu-batu yang sangat besar dan berat tersebut? Ianya masih lagi menjadi satu misteri. Antara teori yang popular adalah penggunaan tanjakan ramp yang diperbuat daripada kayu. Walau bagaimanapun, ianya tetap menjadi perdebatan memandangkan berat bongkahan kayu yang sangat berat tidak memungkinkan kayu dapat menampung beratnya. Nombor 4. Kedudukan dan susun atur piramid. Terdapat banyak teori yang tersebar mengenai kedudukan piramid, terutamanya Great Pyramid. Walau bagaimanapun, hampir kesemua teori ini sependapat mengatakan kedudukan piramid ini berpandukan kedudukan bintang di langit. Mengikut kiraan, paksi utara selatan piramid berada di kedudukan 0.15 darjah daripada paksi sebenar utara selatan. Walau bagaimanapun, apa yang mengagumkan para saintis adalah pada zaman dahulu mereka masih lagi belum mempunyai penetapan paksi utara selatan seperti yang digunakan pada masa sekarang. Oleh itu, penentuan kedudukan piramid ini sudah tentulah memerlukan algoritma dan pengiraan yang kompleks berdasarkan kedudukan matahari dan bintang. Nombor 3. 8 bucu. Ramai daripada kita menganggap bahawa piramid mempunyai 4 bucu sahaja. Walau bagaimanapun, sekiranya diperhatikan daripada dekat, terdapat 4 bucu tambahan pada bahagian atas puncak piramid. Ciri-ciri ini terdapat pada semua piramid yang dibina pada zaman dahulu. Antara pendapat popular mengenai 4 bucu pada bahagian atas piramid adalah ianya berfungsi untuk memberi sokongan dan memastikan kedudukan batu-batu yang membentuk piramid tersebut. Apapun teorinya, ketepatan susunan batu-batu yang membentuk piramid ini sesuatu yang mengagumkan. Nombor 2. Keranda Firaun. Ahli arkeologi biasanya akan menemukan keranda Firaun dalam setiap piramid yang dibina. Apabila keranda Firaun Khufu ditemui dalam Great Pyramid, ianya menimbulkan banyak persoalan bagaimana keranda yang besar dan berat itu boleh dibawa masuk ke dalam piramid. Keranda yang dijumpai itu adalah seberat 3.57 tan. Antara teori yang popular mengenai keranda itu adalah ianya dibawa masuk ketika piramid tersebut masih lagi dalam pembinaan. Keranda tersebut yang dibina daripada bahan granit yang keras dan terdapat tanda lubang yang ditebuk padanya menimbulkan persoalan dalam kalangan saintis apakah alat yang digunakan untuk membuatnya. Nombor 1. Misteri titik haba. Pada 2015, satu kajian pengesanan titik haba thermal scan telah menunjukkan sebahagian tempat pada Great Pyramid ini mempunyai titik haba yang lebih tinggi daripada bahagian lain. Terdapat pelbagai teori yang terhasil daripada penemuan ini.
Ada saintis yang mendakwa kawasan yang dikesan mempunyai titik haba tinggi ini mempunyai satu lorong pada bahagian bawahnya yang menuju ke bilik rahsia. Beberapa ciri piramid yang dinyatakan di atas serta beberapa ciri lain yang ditemui padanya membuktikan bahawa pembinaan piramid sememangnya membuktikan kemajuan teknologi kejuruteraan pada zaman dahulu. Tanpa penemuan baru seperti alatan yang digunakan dan catatan purba mengenainya membuatkan teknologi kejuruteraan yang membina piramid masih menjadi misteri yang sukar dirungkai. 5 ciptaan orang Mesir purba yang masih digunakan hari ini. Piramid besar Giza mungkin antara sumbangan tamadun Mesir yang paling dikenali sepanjang zaman. Dengan ketinggian asal setinggi 147 meter, piramid besar ini berdiri jauh lebih tinggi daripada monumen lain seperti Patung Liberty dan Big Ben. Dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki ketika itu, sudah tentu mereka mampu membina dan mencipta pelbagai warisan lain. Sepanjang ribuan tahun berkembang dengan pesat, orang Mesir mungkin merupakan warga tamadun purba paling maju yang pernah diketahui dalam sejarah dunia. Banyak perkara yang mereka lakukan dulu bertukar menjadi perkara biasa bagi manusia zaman kini. Misalnya, wanita Mesir purba gemar memakai perhiasan barangan kemas dan rambut palsu sementara golongan lelaki bergusti, berlawan pedang dan bertinju sebagai sukan manakala kanak-kanak pula bermain permainan papan, anak patung dan mainan lain. Jom tonton. Nombor 5. Alit mata. Alat solid mata mungkin tidak sama hebat bagai ciptaan lain seperti api dan roda yang menjadi antara penemuan paling penting dalam sejarah manusia. Namun, ia adalah pelopor kepada penciptaan alat kosmetik yang menghiasi wajah wanita-wanita di seluruh dunia pada zaman kini. Sejak mula dicipta sekitar tahun 4000 SM, penggunaannya tidak pernah menjadi sesuatu yang ketinggalan zaman. Bahkan, beberapa pencinta alat solid menggunakan teknik serupa dengan orang Mesir dari ribuan tahun dahulu untuk membuat celak. Mereka mencampurkan jelaga dengan mineral dipanggil galena untuk menghasilkan sejenis salap hitam yang digelar koh yang masih popular pada hari ini. Selain itu, mereka juga mencampurkan mineral lain dipanggil malakit dengan galena untuk mendapatkan celak berwarna. Nombor 4. Kalendar. Mungkin ramai orang agak sukar mengingati tarikh-tarikh janji temu atau mesyuarat tanpa melihat kalendar. Namun, ketika zaman Mesir purba, kalendar digunakan untuk mengetahui perbezaan antara musim menjamu selera atau musim kebuluran. Tanpa kalendar, masyarakat Mesir tidak boleh mengetahui bilakah banjir tahunan Sungai Nil akan bermula dan tanpa pengetahuan tersebut, keseluruhan sistem pertanian mereka boleh terjejas. Jadi, dari sinilah bermulanya sejarah penciptaan kalendar. Kalendar Mesir purba berkait rapat dengan bidang pertanian jadi ia dibahagikan kepada 3 musim utama iaitu pembanjiran, bercucuk tanam dan menuai. Setiap musim mempunyai 4 bulan dan setiap bulan dibahagikan kepada 30 hari. Nombor 3. Bowling. Di sebuah perkampungan yang terletak di Narmauthios iaitu kira-kira 90 km dari selatan Kahirah, ahli arkeologi telah menjumpai sebuah bilik mengandungi beberapa lorong kecil dan koleksi bola dalam pelbagai saiz. Setiap lorong berukuran 3.9 meter panjang, 20 cm lebar dan berkedalaman 9.6 cm. Di tengah-tengah lorong terdapat satu lubang berbentuk segi empat sama berukuran 11.9 cm. Berbeza dengan sukan bowling zaman moden di mana pemain cuba menjatuhkan pin yang terdapat di hujung lorong, pemain bowling Mesir purba hanya perlu menyasarkan bola ke arah lubang empat segi tersebut. Nombor 2. Kunci pintu. Sejarah alat mengunci pintu terawal bermula sekitar tahun 4000 SM. Rekaan awal deadlock kunci low cost hanyalah menggunakan pin dan bolt berongga yang disambungkan ke pin tersebut. Apabila kunci dimasukkan dan menolak pin ke atas, ia akan menjauhkan diri dari batang bolt dan membenarkan pintu ditarik. Walau bagaimanapun, satu kelemahan sistem kunci purba ini adalah saiznya yang besar sehingga boleh mencecah 0.6 meter. Namun begitu, kunci yang dicipta masyarakat Mesir dilaporkan lebih selamat daripada teknologi yang dibangunkan oleh Rom.
Nombor 1. Ubat gigi. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, warga Mesir purba mempunyai banyak masalah dengan penjagaan gigi disebabkan roti yang mengandungi pasir dan batu. Walaupun mereka tidak mempunyai pakar pergigian, mereka masih berusaha untuk menjaga kebersihan gigi. Ahli arkeologi menjumpai pengorek gigi yang tertanam bersama mumia. Ia dipercayai sengaja diletakkan di situ supaya mumia ini boleh membersihkan sisa-sisa makanan di celah gigi apabila dibangkitkan semula. Selain masyarakat Babylon dan China, orang Mesir purba juga dipercayai menjadi antara yang terawal menggunakan berus gigi yang diperbuat daripada bahagian hujung ranting yang berambu-rambu. Selain itu, masyarakat Mesir ini juga telah berinovasi dengan mencipta ubat gigi pertama di dunia. Itulah info yang dapat kami kongsikan kepada anda. Semoga bertemu lagi di next video. Terima kasih.